Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdihil masihil maud alaihi salatu wassalam. Daras Malfuzat Hadrat Imam Mahdi Masih Maud alaihi salatu wassalam. Cabaran Quran Majid. Jika ada insan yang mengingkari mukjizat ini, kita hanya akan menguji mereka dari satu sudut, yakni jika ada manusia tidak mengakui Quran Karim sebagai kalam Tuhan, maka dalam zaman yang terang dan era sains sekarang ini, seorang pendakwa menulis mengenai dalil-dalil kewujudan Tuhan dan bertentangan dengan itu kita menulis dan memperlihatkan semua dalil-dalil dari Al-Quran Karim. Dan jika orang itu menulis dalil-dalil mengenai tauhid ilahi, maka semua dalil-dalil itu juga kita boleh keluarkan dari Quran Karim dan perlihatkan. Kemudian mereka yang menulis dan mendakwakan dalil-dalil yang tidak terdapat dalam Al-Quran Karim atau menulis atas dalil-dalil kebenaran dan ajaran suci itu menurut pikiran mereka tidak terdapat di dalam Quran Karim, maka kita akan memperlihatkan secara jelas kepada orang itu bahawa Quran Syarif mendakwakan fiha kutubun qayyimah, yakni yang di dalamnya ada perintah-perintah abadi. Surah Al-Baniyah ayat 4. Dan itu sangat jelas dan benar. Dan jika mereka hendak menulis berkenaan dengan dalil-dalil mazhab yang asli dan sesuai dengan fitrat, maka kita akan memperlihatkan bukti-bukti kemuliaan Quran Karim dari setiap sudut dan memberitahu mereka bahawa semua kebenaran dan ajaran yang suci terdapat dalam Quran Karim. Ringkasnya, Quran Karim adalah satu kitab yang mengandungi setiap jenis ma'rifat dan rahsia-rahsia, tetapi untuk mendapatkannya, saya katakan sekali lagi bahawa ia memerlukan kuat qudsiah itu. Allah Ta'ala berfirman, La yamassuhu illa mutahharun, yakni tiada orang yang dapat menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Surah Al-Waqiah ayat 80. Demikianlah dalam soal keindahan, penyampaian tidak ada yang dapat menandinginya. Misalnya, meninggalkan tertib surah Fatihah seperti yang ada sekarang ini lalu menggunakan satu tertib yang lain, maka makna yang tinggi dan maksud agung yang terdapat dalam tertib surah ini tidak mungkin dapat dijelaskan oleh tertib yang lain. Cubalah ambil suatu surah sama ada Qul huwallahu ahad. Begitu lembut dijelaskan tentang makrifat dan hakikat. Ia tidak dapat diberikan oleh orang lain. Ini juga merupakan kemuliaan Quran. Saya heran apabila ada orang-orang bodoh yang mengatakan bahawa Hariri dan Sabah tidak ada bandingannya. Dan demikian juga mereka hendak menyerang Quran Karim yang tidak ada tandingannya itu. Adakah mereka itu langsung tidak paham bahawa pertama, penulis Hariri tidak pernah menyatakan ia tidak ada tandingan, dan kedua, penulis Hariri sendiri mengakui keindahan penyampaian Quran Karim. Selain itu, para penentang tidak meletakkan kebenaran dalam pikiran mereka. Malah mereka meninggalkan hal itu dan hanya menumpukan perkataan kitab itu sahaja, sedangkan ia kosong dari hak dan hikmat. Keistimewaan mukjizat. Keistimewaan dan tujuan mukjizat adalah supaya setiap jenis kekurangan dapat diatasi. Keindahan penyampaian juga tidak dibiarkan terlepas dari tangan. Kebenaran dan hikmat juga tidak ditinggalkan. Mukjizat seperti ini hanya ada dalam Al-Quran, yang terang seperti matahari dan ia mempunyai kekuatan mukjizat dalam setiap segi. Ia tidak seperti Injil yang hanya memuatkan kata-kata, misalnya jika ditampar di sebelah pipi, maka dipersembahkan pula sebelah pipi yang lain. Dalam hal seperti ini, sejauh mana hubungan ajaran dengan kebijaksanaan dan sejauh mana ia memperhatikan fitrat seorang insan? Sebagai perbandingan, cuba baca ajaran Al-Quran Karim, maka akan dapat diketahui bahawa fikiran insan tidak dapat mengatasi setiap perkara. Dan ajaran yang begitu sempurna dan tidak ada kekurangan seperti Al-Quran Syarif ini tidak mungkin hasil daripada otak atau pikiran makhluk bumi. Adakah kemungkinan boleh terjadi di mana di hadapan kita ada 1000 orang miskin, kemudian kita hanya memberikan sesuatu kepada beberapa orang sahaja di antara mereka dan melupakan yang lain? Injil hanya memperhatikan satu sudut sahaja. Sudut yang lain tidak diberi perhatian. Kita bukan membuat tuduhan ke atas Injil kerana ia adalah hasil perbuatan orang-orang Yahudi.
Sebagaimana yang mereka usahakan, sesuai dengan itulah Injil tercipta. Sebagaimana ruh, demikianlah malaikat. Di dalam perkara ini, siapa yang patut dipersalahkan? Ajaran Injil hanya untuk satu zaman yang khusus. Selain itu, Injil adalah undang-undang yang khusus untuk suatu tempat, suatu zaman, dan suatu kaum sahaja. Sama seperti undang-undang Inggris yang khusus untuk suatu tempat dan masa saja. Ia diteruskan sehinggalah ada masanya ia tidak lagi berpengaruh. Demikian jugalah tentang Injil. Ia hanya undang-undang yang terhad. Ia tidak umum. Bertentangan dengan itu, batasan ajaran Al-Quran sangat luas. Ia merupakan undang-undang yang akan berterusan sehingga kiamat tanpa ada sebarang perubahan, dan ia untuk setiap kaum dan setiap waktu. Allah Ta'ala berfirman, Wa im min syai'in illa indana waza'inuhu wa ma munazziluhu illa biqadarin ma'lum. Surah Al-Hijr ayat 22. Dan tiada satu pun benda melainkan pada kami ada hazanah-hazanahnya, dan tidaklah kami menurunkannya melainkan dalam ukuran yang tertentu. Injil diperlukan hanya untuk ukuran yang terhad. Sebab itu ringkasan Injil boleh dibuat dalam satu halaman sahaja. Quran untuk seluruh zaman. Tetapi Al-Quran diperlukan untuk perbaikan sepanjang zaman. Matlamat Al-Quran adalah menjadikan keadaan liar menjadi seorang insan. Dari keadaan seorang insan dijadikan insan yang bertamadun sehingga dapat menjalankan kehidupan berdasarkan batasan syariat dan undang-undang. Dan kemudian dijadikan sebagai insan yang bertuhan. Walaupun kelihatan perkataan ini ringkas, namun ia mempunyai ribuan cabang. Oleh kerana dalam diri kaum Yahudi, tabi'i iaitu fizikal dan penyembahan api adalah ada ruh yang jahat, maka Rasulullah SAW atas pengetahuan daripada ilahi berkata kepada mereka semua, Qul ya ayuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Surah Al-A'raf ayat 159. Hai manusia, sesungguhnya aku Rasul Allah kepada kamu sekalian. Sebab itu amat perlu ajaran Al-Quran Syarif yang bersifat menyeluruh dan terus berjalan. Dan semua kebenaran dari langit yang disampaikan kepada penghuni bumi oleh berbagai nabi dalam berbagai waktu ada di dalamnya. Perhatian Quran Karim adalah kepada setiap jenis insan. Tidak hanya terhad pada satu kaum, negara atau zaman sahaja. Dan perhatian Injil khusus hanya kepada satu kaum. Sebab itu Masih, yaitu Nabi Isa AS berkali-kali mengatakan, Aku datang untuk mencari domba-domba Israel yang hilang. Malfuzat jilid 1 Urdu halaman 71 hingga 73.